Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Faizah, guru mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, selamat berjumpa kembali. Okey, untuk subjek mata pelajaran RBT ni mata pelajaran baharu yang kamu tak pernah belajar daripada tahun 1 2 3 tak pernah belajar subjek ni. Ini adalah satu mata pelajaran baharu yang perlu kamu belajar pada tahap 2 untuk masa darjah 4 ya. Okey, benda baharu, tak pernah pergi, tak pernah tahu apa-apa. So kat sini saya akan terangkan secara ringkas macam mana mata pelajaran ni, macam mana cara dia, apa semua, harap kamu boleh faham ya penerangan saya ini. Okey, untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, nama panjang dia, cikgu lepas ni akan sebut RBT sahaja. Panjang sangat, susah nak sebut lah. Cikgu suka sebut RBT sahaja. RBT ni belajar bukan di dalam kelas. Tengoklah, biasanya saya subjek RBT kita akan belajar di bengkel. Harapnya kamu tahu ya bengkel di mana. Bengkel, pada yang tak tahu, bengkel adalah bangunan di sebelah surau. Kamu biasa sembahyang zuhur dengan asar masa darjah 1 2 3 tu, sebelum kamu nak pergi surau tu ada sebuah bangunan, dia kat situ ya, bengkel RBT. Bengkel RBT ni dia lain macam dalam kelas. Kelas meja individu, kamu punya meja seorang-seorang betul. Okay, bengkel dia ada satu meja besar, maknanya satu meja boleh muat 6 orang murid. InsyaAllah 6 orang murid boleh muatlah satu meja. So dalam mata pelajaran RBT kamu akan belajar secara berkumpulan. Okay, untuk tahun kamu, untuk RBT tahun ni, kamu kelas akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Contohnya 4 UiTM, dalam kelas ada 30 orang murid contohnya ya. Okey, kita akan bahagi 2 kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan akan diajar oleh Cikgu Fakhrul Razi dan satu kumpulan akan diajar oleh saya sendiri, Cikgu Faizah. Okey ya. Tadi saya cakap RBT belajar di dalam bengkel dan juga makmal komputer. Sebab kita bahagi 2 kumpulan, so kita akan bahagikan tempat tu. Maknanya ada minggu kumpulan A masuk bengkel, kumpulan B masuk makmal komputer. Ada minggu-minggu berikutnya kita tukarlah. Tengok waktu apa yang kita nak guna. Kalau kita nak guna komputer, kita akan masuk makmal komputer. Kita tak banyak guna dalam kelas, insya-Allah lah. Tengok keadaan buat masa ni, itu perancangan saya lah. Kemudian untuk pengetahuan kamu, subjek baru kan. Subjek ni dia tak macam subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, banyak tulis, tidak. Subjek RBT ni lebih kepada kerja projek. Kamu akan banyak buat projek-projek untuk subjek RBT. So tak banyaklah sangat menulis, membaca, tidaklah. Ya, secara teori sekejap je. Saya akan bagi teori sekejap, terus kita akan masuk pada projek. Dan projek juga kita tak akan guna pakai duit. Kita akan cuba guna bahan kita semula. Cuma konsepnya kamu kena pandai berinovasi dan kena kreatif. Ya, saya memang pantang kalau kamu cakap cikgu suruh beli. Tidak, kita akan guna bahan kita semula. Dan ada juga bahan atau barang yang sekolah sediakan. Ya, itu kita akan penerangan setiap projek, cikgu akan bagi tahu sebelum kita mulakan projek tu. Cikgu akan suruh dah, kamu sediakan bahan ni. Ya, itu kita akan guna sepenuhnya bahan kita semula. Kita tak akan beli ya. Untuk belajar subjek RBT ni, insya-Allah tidak ada pembelian. Kamu tak perlu menyusahkan ibu bapa kamu. Ibu bapa kamu tak perlu nak keluar duit beli. Tidak, insya-Allah. Kita pakai bahan kita semula. Okey. Untuk RBT. Okey, dalam RBT ni, untuk pengetahuan kamu akan belajar 6 unit. Sains 10, RBT 6. Dia tak banyak, tapi dia banyak projek. Bila projek ni makan masa lah nak siap. Ada projek kamu kena buat kereta. Ada projek kamu kena buat
pembungkusan kotak-kotak makanan. Jadi seronok subjek mata pelajaran RBT ni sangat seronok sebab dia banyak buat projek. Okey, tengok keselamatan projek yang pertama. Unit yang pertama, keselamatan bengkel lah. Ini memang wajib dipatuhi, difahami oleh setiap murid sebelum nak masuk bengkel. Kerana bengkel tak sama macam kelas ya. Dalam bengkel terdapat banyak barang alatan-alatan yang bahaya, bahan-bahan yang bahaya. So, sebelum kamu masuk bengkel, saya perlu ajar kamu, perlu diberi penerangan kepada kamu. Terdapat 4 peraturan yang perlu kamu patuhi sebelum masuk ke dalam bengkel. Pada sesiapa murid yang masuk bengkel langgar peraturan-peraturan yang akan kita belajar selepas ini, dia akan mungkin ada masalah lah. Dia mungkin akan masalah kepada diri dia lah. Siapa yang langgar peraturan, dia akan ada masalah pada diri sendirilah. Macam juga peraturan jalan raya. Kalau kamu dekat atas jalan raya, lampu isyarat, kamu langgar lampu isyarat, akan ada masalah kepada diri kamu sendiri sebenarnya. Mungkin berlaku kemalangan dan sebagainya. Setiap peraturan peraturan yang diwujudkan perlu dipatuhi. Kenapa peraturan diwujudkan adalah untuk menjamin keselamatan manusia. Diri manusia itu yang utama. Supaya tak memberi bahaya kepada manusia. Sama jugalah dalam konsep bengkel ni, dia mesti ada peraturan dia. Okey ya, unit 1 keselamatan bengkel. Kemudian kamu akan mula. Ni dah start ni. Unit 2 pengenalan kepada reka bentuk. Kamu akan belajar apa itu reka bentuk sebenarnya. Macam mana nak buat sebenarnya. Sangat seronok subjek ni. Kemudian kamu akan belajar pengenalan kepada teknologi. Sebenarnya teknologi ni berkembang. Kamu pula hidup zaman teknologi. Lagi kamu kena ikuti semua ni. Kamu kena belajar. Kemudian kamu akan belajar reka bentuk pembungkusan. Kemudian kamu akan belajar reka bentuk makanan. Ini makan-makan lah. Dah buat projek, kita makan. InsyaAllah. Kemudian ni last sekali. Antara satu sub-unit yang susah tapi seronok. Dia agak susah sikit je susah dia. Tapi kalau siapa kamu ni pandai, insyaAllah dunia hidup kamu lahir pada zaman teknologi, zaman-zaman komputer ni, pada kamu saya rasa senang aja ni. Reka bentuk pengaturcaraan. Kamu akan belajar. Ini sepenuhnya di dalam makmal komputer ya. Reka bentuk pengaturcaraan kita akan belajar sepenuhnya di dalam makmal komputer. Kamu akan diberi seorang satu, bukan beri. Kamu dapat menggunakan komputer seorang akan dapat sebuah komputer, bukan boleh bawa balik ya, tinggal balik kat makmal komputer tu. Dapat guna sebuah komputer, maknanya kamu akan belajar pengaturcaraan. Kamu akan buat atur cara komputer kamu sendiri. Mungkin kamu boleh hasilkan game kamu sendiri, atau kamu boleh hasilkan animasi kamu sendiri, animation. Atau kamu boleh buat cerita pendek. Anak murid saya tahun-tahun lepas, ada yang buat game, ada yang buat animasi. Sangat hebat sebenarnya. Bila kamu dah tahu, kamu akan rasa sangat seronok. Ni benda yang seronok lah. Biasanya siapa yang masuk unit ni, semua sangat gembira masuk. Sebabnya, ialah macam kamu main game handphone kamu tu, ya, itulah hasilnya daripada pengaturcaraan. Okey, kita pergi kepada unit yang pertama, reka bentuk. Keselamatan bengkel. Okey dalam kelas keselamatan bengkel, buku teks, muka surat 2 ni. Okey, cerita lah. Setiap buku teks ni dah ada cerita dia. Dia ada karakter-karakternya. Okey, dalam untuk buku RBT, karakter Cikgu Nasir. Ada seorang Cikgu Nasir, cikgu lelaki ni pakai cermata, nama dia Cikgu Nasir. Dia dengan anak murid dia daripada kelas Alpha. Okey, tengok Cikgu Nasir dan murid tahun 4 Alpha berada di luar bengkel untuk reka bentuk dan teknologi. Nampak, sebelum masuk kena beratur. Tak boleh masuk mau suka-suka hati je, tak boleh, mesti beratur. Murid-murid, hari ni kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Kalau bengkel sekolah Tok Muda, tak ada sediakan, kita tak ada rak. Kamu just letak beg kamu di dalam kelas. Kamu hanya bawa masuk ke dalam bengkel, bawa buku dan alat tulis sahaja. Beg kita tinggal dalam kelas. Tapi sebenarnya kalau sekolah lain ada rak disediakan. Nanti kalau kamu dah kena pindah sekolah lain,
Kalau kamu pergi ke bengkel tu ada rak disediakan, kamu letaklah beg kamu di luar bengkel di tempat yang sesuai. Ada murid tu tanya, mengapakah kita perlu meninggalkan beg di luar bengkel, cikgu? Apa cikgu tu jawab? Beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Kalau semua orang masuk dalam bengkel bawa beg pula besar-besar belaka. Ya, dia tak lain sebab kita buat kerja berkumpulan. Bayangkan dalam satu tempat tu ada beg, ada alatan. Jadi sempit, susah kamu nak buat kerja. Okey, cikgu, ada lagi pula yang tanya. Benda baru, benda baru. Kamu pun benda baru ni, dia orang pun benda baru. Murid alfa, kelas alfa ni pun tak pernah tahu apa semua ni. Dia pun baru, dia banyak tanya. Tanya, cikgu, apakah yang akan kita lakukan dalam bengkel ni? Oh, cikgu pun senyum. Cikgu jawab, banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di sini. Banyak. Ada sangat banyak aktiviti. Antaranya, macam cikgu cakap tadi lah, kamu akan buat reka bentuk pembungkusan. Kamu akan buat kereta. Kamu hasilkan sebuah kereta. Banyak aktiviti. Seterusnya, tengok seronoknya muka murid-murid ni sebelum masuk. Benda baru ni memang orang suka. Seronoknya, cikgu, ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Yelah, dia pun dah jam 4. Kamu pun tahun 4. Selama ni tak pernah masuk bengkel. Kamu tengok daripada luar je, tengok-jenguk je. Kali ni insya-Allah kamu akan masuk dalam bengkel. Benda baru, seronok. Tengok, insya-Allah kamu akan seronok. Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita hendaklah mematuhinya. Sebelum masuk mesti ikut peraturan. Siapa tak ikut peraturan tak payah masuk. Nanti bahaya. Tu je. Nanti masalah, banyak masalah yang akan timbul. Peraturan keselamatan. Okey, peraturan yang pertama kita sebut dia peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RPT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari kita berbincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Yang pertama, tengok murid tu rajin je. Buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Dia tujuan dia. Ada sebabnya kenapa pintu dan tingkap perlu dibuka ketika masuk dalam bengkel. Satu, cikgu bagi tahu kamu, bila kita buka tingkap, kita buka pintu, cahaya masuk banyak terang. So, senang kamu nak belajar. Nampak mana paku, nampak mana jarum. Tak adalah terkena tangan. Kalau belajar dalam keadaan gelap, mungkin terpegang jarum, tercucuk jarum, tercucuk paku. So, kita perlu ada cahaya yang terang supaya mudah belajar. Kemudian, udara sejuk tak panas, pengudaraan ada, selesa kamu nak belajar. Kemudian seterusnya, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Okey, dalam bengkel kamu pergi mana-mana bengkel, dia ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang mana boleh kamu pergi, yang mana kawasan kamu tak boleh masuk. Seterusnya, bersihkan meja kerja bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Minta maaf. Ini memang wajib. Saya akan pastikan semua murid yang masuk dalam bengkel, saya akan bagi masa 2 minit sebelum keluar daripada bengkel. Kena pastikan tiap bengkel bersih. Sebab contoh, saya bagi contoh. Contohnya kelas 4 UiTM masuk bengkel, proses memaku. Okey, murid A, murid B, paku jatuh bawah meja. Banyaklah paku jatuh, 2-3 paku ada kat bawah meja. Pak UiTM tak sapu, dia tinggal macam tu je, dia balik kelas. Masuk kelas Pak UKM. Selepas Pak UiTM keluar, Pak UKM masuk. Sebab Pak UiTM tak sapu sampah, Pak UKM tu ingat tak nampak, dia masuk pun dia tak perhatilah kat kawasan kan, sebab dia ingat dah bersih. Sebab Pak UiTM tak sapu, murid Pak UKM mungkin akan terpijak paku. Nampak? Bahaya kepada orang lain, membahayakan diri orang lain dan diri kamu sendiri. So, apa pun jadi peraturan ni, saya akan pastikan berjalan. Kamu kena ikut. Mesti bersihkan sebelum tinggalkan bengkel. Okey. Seterusnya, nampak, susun bangku, siap-siap kemas. Mesti sebab kita guna sama-sama. Kita tak boleh biarkan keadaan bengkel berselerak. Kesian pada orang lain. Seterusnya,
letak beg di tempat yang disediakan tadi dah cakap. Gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Tidak boleh suka-suka hati ambil alatan cikgu tak tahu. Kenapa? Bila berlaku kemalangan, kamu cedera, nanti masalah cikgu tak tahu pun kamu buat. Nanti kan kadang-kadang ada yang tak nak bagi tahu. Dia terkena benda berkarat, dia diam je, takut nak bagi tahu. Sangat bahaya terkena benda berkarat, akan boleh menyebabkan membahayakan kesihatan diri kamu. Kamu perlu bagi tahu guru, mesti dapat kebenaran daripada guru. Patuhi arahan dan maklumat daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Ini satu peraturan yang mesti kamu ikut. Tidak boleh masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Tanpa kebenaran daripada saya dan juga Cikgu Fakhrul Razi, kamu tak boleh masuk ke dalam bengkel RBT. Duduk beratur sahaja di luar bengkel. Itu peraturan keselamatan bengkel. Seterusnya peraturan keselamatan diri ada 3. Yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Tak boleh berkaki ayam. Tak boleh tak pakai kasut dalam bengkel. Macam cikgu cakap tadi lah, kok ada paku kat atas lantai, jarum, takut tercucuk kaki. So dalam bengkel, janganlah pula buka kasut macam kamu masuk pusat sumber. Pakai kasut. Mesti pakai kasut masuk dalam bengkel. Pakai pakaian yang sesuai. Pakai pakaian sekolah tu lah. Janganlah pakai pakaian macam telekung pula nak masuk dalam bengkel. Macam mana nak buat kerja. Seterusnya, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Bila kita nak buat sesuatu kerja yang akan mengotorkan pakaian uniform sekolah kamu, kamu akan dibekalkan dengan seorang sehelai apron. Kita tak nak nanti baju sekolah kamu kotor. Balik rumah nanti kamu mungkin akan kena marah dengan ibu kamu sebab kotorkan baju sekolah. Penat mak kamu nak basuh. So kita akan pakai apron. Kamu akan pakai apron. Ikat rambut yang panjang. Murid tok muda, perempuan, semuanya pakai tudung insya-Allah. Yang lelaki rambut panjang, kita ikat rambut dia, kita tocang. Mana boleh rambut panjang budak lelaki, mesti rambut yang pendek dan kemas. Seterusnya peraturan keselamatan alatan ada 7. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Ini dah bagi tahu. Berhati-hati semasa menggunakan alatan. Ini sangat penting. Alatan di dalam bengkel sangat bahaya. Ada yang jenis tajam, ada yang macam-macam berkarat. Mesti hati-hati semasa menggunakan alatan. Laporkan alatan yang rosak. Yang rosak, kalau kamu pakai tiba-tiba rosak, tolong beritahu kepada guru. Cikgu akan gantikan benda yang lain yang lebih elok. Jangan yang rosak tak boleh pakai, bahaya. Nanti contohnya penukul atau hammer, kamu panggil hammer, benda tu rosak, dia boleh tertanggal daripada pemegang, dia boleh terpelanting kena kawan, bahaya sangat-sangat. Okey, bersihkan alatan selepas digunakan. Simpan dan alatan di tempat yang semula setelah digunakan. Memang saya ada sediakan khas tempat dia, tak boleh campur-campur, nanti orang lain nak guna nanti tak jumpa, bahaya, susah. Gunakan alatan dengan cara yang betul. Ialah kalau nak gergaji, guna gergaji. Kalau nak paku kayu, jangan guna gergaji. Nak paku kayu tak sesuai, gunakan alatan yang betul. Ini paling penting. Dilarang sama sekali bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Tak boleh bergurau. Sambil pegang screwdriver main gurau-gurau. Boleh tercucuk mata kawan. Boleh tercucuk perut kawan. Itu screwdriver tajam, gunting tajam. Tak boleh bergurau dan bermain. Bila saya dapati ada yang melanggar, saya akan suruh dia berhenti dan tidak lagi berhenti daripada buat menggunakan alatan. Saya takkan bagi guna sebab akan membahayakan diri kamu dan akan membahayakan rakan kamu. So ini itu perlu kamu ingat. Nanti kita masuk bengkel, ini paling penting. Tak boleh main dan bergurau dengan alatan. Boleh membahayakan kamu dan membahayakan kawan kamu. Seterusnya peraturan keselamatan bahan. Ada bahan berbahaya dalam bengkel ni. Dia boleh terbakar, ada yang beracun dan sebagainya. Kena ikut peraturan. Bertanya cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Jangan suka-suka hati je guna. Mesti tanya, bahan ni untuk apa? Bahan ni untuk apa? Tanya dahulu sebelum guna. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Memang ada tempat khas, kamu kena simpan ikut arahan guru. Berhati-hati semasa menggunakan bahan. Itu mesti tahu. Bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera.
tumpah sahaja, apa saja bahan yang tumpah di atas lantai perlu dibersihkan segera sebab dikuatiri rakan lain akan tergelincir. Kan tadi cikgu kata kita pegang screwdriver, kita pegang benda-benda yang tajam-tajam ni, kalau tergelincir takut tercucuk badan, bahaya. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, itu 4 peraturan yang perlu kamu patuhi dan fahami. Okey, kerja sekolah kamu ada seminggu ni, banyak lama nak buat. Kamu buat peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan peraturan keselamatan bahan dalam bentuk peta buih. Okey, sediakan satu buku latihan. Sama jugalah macam cikgu cakap masa sains tadi. Kamu boleh guna kalau yang tak ada lagi buku, mak ayah tak sempat beli buku baru, tak sempat pergi beli kat koperasi sekolah, mungkin ada masalah dan sebagainya lah, tak sempat beli, boleh pakai buku lama, tak ada masalah. Padam sahaja muka hadapan yang tajuk mata pelajaran tu padam, gantikan dengan RBT. Kemudian helaian-helaian buku latihan yang dah digunakan tu stapler, pakai helaian yang baru, buat sahaja. Okey, untuk kerja ni, untuk minggu ni buat peta buih 3. Saya mesti ada 3 peta buih. 1 peta buih peraturan keselamatan diri, 2 peta buih peraturan keselamatan alatan, yang ketiga peraturan keselamatan bahan. Contoh ya, contohnya macam ni. Kejap ya. Contoh peta buih. Ni lah contoh peta buih. Dia mesti buih mesti bulat-bulat, jangan jadi peta buih jadi petak, saya tak nak. Okey, contoh peta peraturan keselamatan diri ada 3. So, tulis tajuk dia kat tengah, kemudian buih tu ada 3. Tulis je dalam buih tu 3. Macam itulah contoh nak buat peta buih. So, seminggu ni sila rajinkan tangan untuk menulis. Ada mesti untuk mata pelajaran RBT pada hari ni mesti ada 3 peta buih yang kamu kena siapkan. Iaitu tadi yang pertama, saya ulang. Peta buih yang pertama, peraturan keselamatan diri ada 3 buih. Untuk peta buih yang kedua, peraturan keselamatan alatan mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti ada 7 buih. Tulislah yang ada dalam buih-buih tu. Kemudian peraturan keselamatan bahan mesti ada 6 buih. Sama juga macam subjek sains, tak perlu hantar, tak perlu ambil gambar kerja yang kamu dah siapkan, tak perlu, simpan elok-elok. Kalau kamu tak ada buku, pakai kertas A4, tulis dalam kertas A4. Kertas tu simpan dalam fail, simpan elok-elok, siapkan, yang wajib siapkan jangan tak tulis. Nanti bila kita buka sekolah, cikgu akan semak kerja kamu. Okey, itu sahaja buat pada masa ini. Terima kasih kerana sudi belajar, mendengar apa berkenaan dengan subjek RBT. Saya doakan semoga apa yang kamu belajar pada hari ini menjadi ilmu yang berguna pada kamu sekarang dan masa akan datang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.